Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib lisyani bi nuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kali keberapa saya pun dah tak ingat dah kan. Lebih daripada 2 kali lah yang penting, ketiga kali. Alhamdulillah, Allah izinkan lagi kita untuk sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah, untuk sama-sama kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, khususnya berkenaan dengan hadis ahwalil waqt, tentang perihal zaman kini, tentang apa yang berlaku keadaan sekeliling kita pada hari ini, yang dengan COVID-nya, yang dengan orang bergaduh, sesama agamawan bergaduh dalam segenap aspek berkenaan dengan sifat ketuhanan pun bergaduh. Kau faham Tuhan tu ada tangan ke tidak? Bergaduh dari sudut memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau terjemah sebagai berkata-kata dan terjemah sebagai perkata-kata. Mana satu yang betul ni? Berkata-kata ke perkata? Pun jadi bergaduh. Itu dalam bab agama. Begitu juga dalam bab yang bukan bab agama pun bergaduh juga kan. Ambil vaksin, tak ambil vaksin, macam-macam, semua kita bergaduh. Ala kulli hal tuan-tuan, semua perkara itu dah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan lihat hadis-hadis tersebut satu persatu di dalam kitab ini. Dan kita dah pergi dah kepada mukaddimah kitab ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah bincang tentang muallif, musannif kitab ini, yakni As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan tuan-tuan yang nak memiliki kitab ni boleh dapatkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Aras 3, Menara Mains, Baitul Hikmah. Ya, kalau tuan-tuan susahlah ustaz, kojo macam mana nak pergi beli jauh, nak ke Menara Mains tu pergi kadang-kadang kau dah tutup. Tuan-tuan boleh maklumkan kepada saya, ataupun maklumkan kepada imam ataupun pengurusi. Dan minggu depan saya bawa, sebab sekarang saya berkhidmat semula di Jabatan Mufti. Saya bersamahah minta untuk masuk semula ke Jabatan Mufti. Jadi, dan saya ditempatkan di bahagian penerbitan. Jadi buku-buku ni saya lah yang menguruskan. Kalau tuan-tuan nak, bolehlah bagi tahu, dan nanti saya akan bawa pada minggu akan datang. Pada bulan akan datang insya-Allah. Tak mahal dah tuan-tuan. Buku ni tak silap saya RM15. Ada yang jual sampai RM25 pun ada. RM15. Ada 162 halaman. RM15 tuan-tuan. Buku ni dijual bawah daripada kos. Kos dia tak dapat ni RM15 dah tuan-tuan. Kos buat buku ni lebih daripada RM15. Tapi sebab di Jabatan Mufti kita bukan nak ambil keuntungan, kita bukan berniaga, kita tak ambil pun keuntungan. Kalau jual buku ni pun kita tak dapat apa-apa. Cuma kita nak sebarkan maklumat, kita nak sebarkan ilmu. Di samping adalah sikit imbalan. Takkanlah kita nak bagi semua buku free kan. Kita jual lah sikit, duit tu kita boleh pusing pula, kita buat program dan sebagainya, ataupun hasilkan buku yang seterusnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita mula masuk kepada mukaddimah kitab ini, iaitu pada halaman satu. Kalau tuan-tuan yang ada buku, boleh buka pada halaman 1. Tak ada kau? Saya seorang yang ada kau? Tak apalah kan. Baik,
pada mukadimah ni, perkata pengarang ni penting tuan-tuan. Dalam kitab ni saya dah sebut kepada tuan-tuan, dalam kitab ni keistimewaan dia apa? Biasanya kitab-kitab 40 hadis, mereka akan menghimpunkan kitab yang disusun 40 hadis dalam dia, ataupun 41 ataupun 42, ada yang 43. Tetapi uniknya dalam kitab ini, dia mempunyai 7 mukadimah, 7 pendahuluan yang sangat bermakna, yang membincangkan tentang perkara-perkara penting dalam perbahasan hadis 40, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu ulumul hadis. Sama ada hadis yang lemah itu boleh dinaikkan martabat kepada hasan ataupun tidak, sama ada hadis yang palsu itu boleh dinaikkan kepada dhaif ataupun tidak, sama ada perihal keadaan realiti semasa boleh menyokong sesebuah hadis ataupun tidak. Ini dibincangkan di dalam mukadimah ini, yang sangat penting, yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Sebab apa tuan-tuan, masyarakat kita hari ini ketandusan ilmu ulumul hadis. Masyarakat kita ketandusan dengan ilmu hadis. Kalau yang biasanya di masjid-masjid surau kita baca hadis tu ada banyaklah, kita baca Riyadhus Salihin, kita baca hadis 40. Tetapi yang belajar fokus berkenaan dengan hadis sahih, berkenaan dengan hadis hasan, hasan li ghairi, hasan li zati, berkenaan dengan hadis dhaif, berkenaan dengan hadis maudhu', itu sangat jarang dibincangkan. Dan perkara ini juga menyebabkan kita duk bergaduh tak sudah-sudah tentang masalah hadis. Ada hadis yang dhaif dikatakan sebagai palsu, dimarah pula ustaz tu, ustaz, kenapa ustaz sebarkan hadis dhaif? Hadis dhaif tak boleh sebar ustaz. Dimarah pula. Itu yang berlaku baru-baru ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat di Jakim, Jakim ada poster berkenaan dengan hadis yang berbunyi As-Sultanu Zillullah. Sultan itu adalah payung Allah ataupun bayang-bayang Allah. Az-Zillun itu adalah bayang-bayang. Jadi berlaku persengketaan yang besar sehingga pada ketika itu tuan-tuan, Twitter jadi trending Jakim. Tak pernah-pernah Jakim jadi trending. Waktu tu jadi trending Jakim. Sebab apa orang duk tweet. Kalau tweet puji tak apa, tweet dia marah Jakim. Dia kata kenapa sebarkan hadis dhaif? Hadis dhaif tak boleh disebarkan, ini bukan hadis. Pumpang bergaduh tak sudah-sudah. Saya kadang-kadang bila tengok tu saya suka juga komen kan, tanya dia apa beza hadis dhaif dan maudhu'. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu apa beza hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu'. Dia anggap hadis dhaif tak boleh sebar. Sedangkan ulama bincang dengan panjang lebar tentang perbahasan hadis dhaif. Dan kita di Jabatan Mufti pun insya-Allah dalam proses nak mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Kedudukan Hadis Dhaif. Kita bincang dalam itu tentang perbahasan hadis dhaif. Betul ke hadis dhaif ini tak boleh disebarkan? Betul ke hadis dhaif ini perlu ditolak, ditinggalkan? Itu dibincang secara panjang lebar di dalam kitab tersebut, dan insya-Allah bakal dicetak dalam masa terdekat. Baik, kita tengok kitab ni tuan-tuan. Prakata pengarang Musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kita ambil berkat dengan mukadimah musannif bila memulakan penulisan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tak naklah cerita panjang lebar tentang Bismillahirrahmanirrahim ni. Saya yakin dan pasti tuan-tuan pun dah mengaji tentang Bismillah. Ba tu apa, sin tu apa, Allah itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu. Terus masuk kepada mukadimah pengarang. Beliau memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan khairu ma yuftatahu bihil maqal. Sebaik-baik pembuka bicara di samping dengannya mampu mengeluarkan. Khairu ma yuftatahu bihil maqal ini adalah permulaan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula beliau mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau mengatakan bahawa sebaik-baik pembuka bicara. Ini kalau orang tak faham, dia baca kitab ni dia jadi pening kepala. Ni apalah tiba-tiba sebaik-baik pembuka bicara ni? Sebab dia kait dengan Bismillahirrahmanirrahim atas tu. Jadi bismillah itu adalah sebaik-baik pembuka bicara. Seperti sabda Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Kata Nabi SAW, setiap urusan zibal yang mempunyai kepentingan di dalam agama, yang diambil berat oleh urusan agama,
yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut, amalan tersebut adalah terputus. Sebahagian riwayat mengatakan tak sempurna, sebahagian riwayat mengatakan cacat. Makna dia apa? Kata ulama, maknanya adalah qalilul barakah, kurangnya barakah dalam urusan tersebut, dalam apa juga amalan kita yang kita tidak mulakan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu tidak akan ada keberkatan padanya. Oleh itu beliau memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata dia, yang dengannya mampu mengeluarkan segala pemberian dan kurniaan, yang mana dengan bismillahirrahmanirrahim ini apabila kita baca, maka akan mengeluarkan segala khazanah-khazanah ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan segala kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kebanyakan amalan kita dituntut untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ulama juga bincang tentang hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca bismillah tu apa tuan-tuan? Ada orang kata sunat. Tetapi hukum baca bismillahirrahmanirrahim itu ada 5. Ada kalanya hukumnya wajib baca bismillah. Macam mana pula ni ustaz, tak pernah saya dengar bismillah tu wajib ni ustaz. Baca bismillah itu wajib hukum dia. Ada kalanya sunat, ada kalanya makruh baca bismillahirrahmanirrahim, dan ada kalanya juga haram kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tapi haram. Jadi hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada 5. Sama juga macam hukum kahwin, macam hukum berniaga. Hukum kahwin ada 5. Tak betul bila orang kata hukum kahwin tu sunat. Tak, hukum kahwin tu ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada haram. Ada haram hukum berkahwin, kan? Itu dibincangkan dalam bab perkahwinan. Begitu juga dalam perniagaan. Apa hukum berjual beli? Ada orang kata haruslah ustaz, sukatilah nak jual beli ke tidak. Tak, ulama membincangkan hukum jual beli itu juga ada 5. Ada yang wajib, ada yang harus, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Haram tu pula ada yang haram li zatih, ada yang haram li arid, ada haram yang mendatang. Itu panjang perbincangannya dalam perbincangan ulama. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu ni kita kena luas pembacaan, kita kena luas mengkaji. Jangan kita terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita nampak satu benda yang pelik, kita terus tuduh dia sosek. Oh, ini sosek ni tak betul ni. Kita nampak yang berbeza dengan apa yang kita pelajari, kita terus menuduh orang itu kafir, menuduh sebagai perkara itu bid'ah, perkara itu direka-reka, sedangkan kita sendiri tak faham tentang luasnya perbincangan para ulama, tentang luasnya syariat Islam itu sendiri. Baik, jadi hukum membaca bismillah itu ada 5. Ada kalanya wajib. Bila dia wajib baca bismillah? Bila? Dalam solat. Dalam solat wajib kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak baca, tak sah sembahyang kita. Bismillah dalam surah Al-Fatihah itu adalah wajib di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Ada orang dia mengadu. Dia kata, kenapa orang yang balik belajar Morocco ni bawa fahaman yang pelik-pelik ustaz? Budak balik Morocco ni bawa fahaman mazhab Maliki, kata dia. Saya tanya juga dia, siapa? Kalau ada yang belajar Morocco, mengajar di surau tuan-tuan, yang mengajar di masjid tuan-tuan, yang mengajar bukan dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan boleh bagi tahu. Saya cakap dengan orang agama, orang jabatan agama tadi. Saya kata kalau betul lah dia, bagi tahulah. Kita boleh tangkap, kita boleh tarik tauliah dia, tak ada masalah. Kalau betul apa yang dia bawa tu bersalahan dengan hakikat ahli sunnah wal jamaah, apa yang dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bila saya minta nama, tak diberikan. Kata tak apalah, nanti orang kata anaya, ada orang sekian-sekian. Kalau ada, bagi tahu. Tuan-tuan pun kalau ada sesiapa, tuan-tuan bagi tahu nama kepada saya. Kita panggil, kita tanya dulu. Kita tak tahu tarik tauliah tuan-tuan. Tauliah ni bukan benda yang mudah, bukan sesuatu kita boleh tarik. Kan bila tarik tu kan kadang-kadang ada orang post pula, saya akan menjadikan sijil ini sebagai bukti di hadapan Allah. Tu kan biasa macam tu. Bila kena tarik tauliah, mulalah dia, inilah menghalang saya untuk berdakwah. Tak menghalang dulu tuan-tuan, tauliah tu nak berdakwah. Berdakwah lah, tapi dakwah bukan duduk di depan masjid, bukan duduk depan surau. Sebab apa? Duduk depan masjid, duduk depan surau memecah belahkan masyarakat. Itu sebab tauliah ditarik. Bukan tauliah ditarik tu sebab sahaja dongki dengan dia ko, tak suka muka tak handsome ko, suara macam katak ko, tak ada. Tak ada kono-kono.
Tauliah ditarik sebab apa yang dibawa akan menyebabkan masyarakat berpecah belah, bergaduh. Itu ditarik, itu kita kena faham. Kadang-kadang kita ni pun, yelah, kita ni semangat kan, bila ustaz tu kena tarik, kita pun sama. Apalah kena tarik tauliah ustaz ni, ustaz tu cakap elok, saya dengar. Pendengaran kita tak sama kan. Kadang-kadang apa yang kita nampak tu macam betul, tapi hakikatnya dia tak betul. Dan kita pun di Jabatan Mufti, tuan-tuan, dah ada beberapa senarai nama yang mengajar di Negeri Sembilan yang bermasalah. Dan kalau saya sebut kepada tuan-tuan pun, tuan-tuan mungkin ada yang tuan-tuan kena, lah ustaz, tak betul ustaz. Tapi tak payahlah kita sebut kan. Kod dan sebut, tuan-tuan konolah bawa nasi Arab ke kan, ulu kambing ke kan. Ustaz ni, ustaz siapa nama, barulah mungkinlah keluar kan. Ada dan kita akan panggil dan kita akan minta penjelasan daripada dia tentang apa yang disebut. Tanya dulu, sebab baru-baru ni ada seorang, ini masalah rakaman ni kan, kena pandang dulu. Baru-baru ni ada seorang penceramah, dia mengajar tak ada masalah, mengajar mazhab Syafi'i, dia pensyarah di sebuah universiti awam, dia mengajar tak ada masalah. Cuma pelik dia apa dia mengajar fiqh, tapi dalam bab akidah dia ada problem sikit. Dia kata Allah itu di atas arsh. Dalil dia apa? Dalil summastawa 'alal arsh. Dalil Al-Quran dia kata. Yang lain dia tak ada masalah. Time tu dia problem, dia tak nak terima yang Allah itu bukan di atas langit. Dia kata Allah tu atas langit. Confirm ustaz. Dia mengajar pula kepada masyarakat di Negeri Sembilan. Kita panggil, kita tanya apa pasal dia cakap macam tu, minta penjelasan daripada dia. Dia pun bagi tahu sekian. Kita bagi tahu tak betul macam tu, fahamannya seperti ini. Dia diberi peluang, dia balik, tauliah dia tidak tarik. Kalau dia terus menyebarkan seperti itu, dapat laporan, dia akan ditarik. Baru dia akan ditarik tauliah. Itu proses dia lah untuk kita tarik tauliah, bukan mudah-mudah untuk kita tarik tauliah. Baik, macam mana boleh bagi tauliah tu kan? Tersambung kitab ni tuan-tuan. Saya tak sedap bila baca seorang-seorang ni, tuan-tuan semua menengok muka saya kan. Bila tengok muka ustaz ni tuan-tuan, kadang-kadang dia lain pun dia tengok pipi ustaz tu pula makin kombang pipi ustaz tu, mari tak ada kombang tengok Kita tengok kitab tu, sebeli kitab tu kan. Belilah tuan-tuan ya. Tak rugi tuan-tuan kita beli kitab ni. Kitab ini sangat bermanfaat dan tuan-tuan akan lihat dalam perbincangan mukadimah ni sahaja kita dah dapat manfaat ilmu yang sangat banyak berkenaan dengan ilmu hadis. Saya nak bawa kepada masyarakat kita tentang ilmu hadis. Ini masalah di masyarakat kita, bukan di Negeri Sembilan, di seluruh Malaysia. Masyarakat kita ketandusan dengan ilmu ulumul hadis. Dia beza tuan-tuan tentang ilmu hadis dan ilmu ulumul hadis. Ilmu hadis tu apa? Kita baca hadis, kita syarah kepada masyarakat. Oh, makna hadis ni sekian. Perawi ni siapa, kita jelaskan. Itu ilmu hadis. Tetapi ada nama dia ilmu ulumul hadis ataupun mustalahul hadis, yang mana berbincang tentang istilah-istilah dalam hadis. Digunakan hasan, sahih. Ada pula sebahagian ulama seperti Imam Tirmizi menggunakan istilah yang lebih pelik. Dia kata hasan gharibun. Hasan tetapi gharib pula. Apa makna gharibul hadis? Itu dibincangkan oleh ulama panjang lebar. Ada orang tak suka, orang tak kasih. Ustaz, tak payah cerita tu, poning kepala masyarakat ustaz. Saya tak setuju. Begitu juga dalam masalah akidah, dalam masalah fiqh, ada orang tak kasih bawa kitab yang tinggi-tinggi, kan? Ada pula yang mulut ustaz yang agak-agak celupar tu sikit, dia kata betul pun kan? Dia kata tuan-tuan belum maqam lagi ni, tuan-tuan tak boleh baca kitab ni. Seolah-olah kitab tu ada maqam-maqam dia pula. Ya, memang betul. Kitab itu tak sesuai untuk diajar. Ada kitab yang sesuai diajar kepada masyarakat umum, ada kitab yang tak sesuai diajar kepada masyarakat umum. Bukan makna kitab itu bermasalah, sesat ataupun sebagainya. Masalah dia apa? Masalah dia untuk kita belajar sesuatu ilmu, kita kena ada asas ilmu yang kukuh. Baru kita boleh pergi melompat bagi kitab yang lain. Sebab tu dalam sekolah rendah pun, kita masuk sekolah rendah, cikgu ajar apa tuan-tuan? Adakah dia ajar terus bahagi darab? Tak, kita akan belajar apa dulu? Belajar tambah tolak dulu. Ikut step, perlahan, sikit. Baru pergi yang susah-susah sampai form 1, form 2, form 3. Naik pula adalah macam-macam benda Allah itu kan. Baru kita menjadi semakin susah dan kita dapat nampak dengan jelas. Sebab apa? Kita ada asas yang kukuh. Kita dah tahu darab,
kita dah tahu tambah macam mana, bahagi macam mana, kita dah hafal sifir. Itu asas dia. Seperti itu juga dalam ilmu agama. Dalam ilmu fiqh kita ada asas-asas ilmu fiqh kita. Bab taharah itu wajib kena belajar. Nak belajar pula janganlah pergi kepada kitab yang besar-besar, kitab Minhaj, kitab Mughni Muhtaj ke, tiba-tiba tuan-tuan nak mengajikan, ustaz buka Mughni Muhtaj lah ustaz. Bosan sikit, bosan lah ustaz. Safinatun Najah, kitab asas benda basic saya dah biasa sangat ustaz. Bagi kitab yang rare-rare sikit ustaz kan, nak kitab yang besar-besar. Bukan tak boleh, boleh, tapi tuan-tuan nanti poning kepala. Langsung tak nak datang nak surau. Kosor dah, bini orang rumah tanya kan, apalah bang tak datang. Kosor dah, makin poning lah datang surau tu. Ingatkan nak relax-relax nak dengar ilmu, makin poning kepala. Dah poning kepala pula kan. Sepatutnya mengaji itu semakin faham, semakin jelas. Sebab apa poning kepala? Bukan sebab ilmu tu masalah, tetapi sebab kita tidak ada asas ilmu yang kukuh. Sebab tu dia ada peringkat-peringkat. Mula-mula kita buka kitab Safinatun Najah, kita ajar asas-asas. Kemudian baru pindah sikit, naik tinggi sikit, contohnya Muqaddimah Al-Hadramiyah ke, ataupun Mukhtasar Latif ke. Dah habis tu kita lompat naik sikit pada peringkat yang seterusnya. Cuma kadang-kadang kita ni datang surau, kadang-kadang umur dah lewat kan. Kadang-kadang tak sampai habis belajar, sama ada guru yang pergi dulu ataupun kita yang pergi dulu. Sebab lama benar baca kitab satu tak sudah-sudah kan. Ialah itu kebiasaan masyarakat kita. Mungkin kerana kadang-kadang ustaz-ustaz kita ni bila habis kitab tu dia takut pengajian dia habis, dia tak boleh nak mengajar lah. Itu sebab pertama lah. Sebab yang kedua, mungkin dia risau bila dia ajar benda yang asas, masyarakat akan nampak ustaz ni itu je ke dia tahu, itu Dan pun tahu, contoh dia kan. Jadi perkara-perkara macam tu menyebabkan kadang-kadang ustaz tu terpaksa nak cerita hurai panjang lebar. Bila hurai panjang lebar, orang jadi malal, orang jadi bosan, orang jadi malas, langsung tak nak mengaji, ataupun mengaji tapi tak sudah-sudah. Tak habis-habis bab taharah, 3 tahun belajar bab taharah yuk, belum pindah bab semayang. Bila nak pergi bab munakahat bab muamalat lagilah jauh kan. 3 tahun belajar bab taharah saja. Jadi sepatutnya asasnya kita kena belajar yang ringkas dulu. Kitab Safinatun Najah tu khatamkan dalam sebulan, 2 bulan habis. Setiap minggu lah maksudnya kita khatamkan, lepas tu pindah kitab yang lebih tinggi, pindah kitab yang lebih tinggi. Itu yang sepatutnya. Dalam masalah hadis pula, dalam masalah ulumul hadis, ada orang kata ustaz tak payah ajar ulumul hadis ustaz, masyarakat akan pening. Saya kata kita bukan ajar masalah yang tinggi-tinggi. Ulumul hadis ini juga ada peringkat-peringkat dia. Asasnya kita belajar tentang apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis maudhu'. Itu asas. Ada yang susah kau Ustaz? Ada. Kita akan melihat pula tentang ilmu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil ni apa? Untuk kita menjarah, untuk kita jarah ni, kita pandang buruk kepada orang, ataupun kita jarah ini adalah luka. Kalau dalam bahasa asas bahasanya luka. Jarah ini dalam istilah ulumul hadis, kita lihat seseorang itu sebagai seorang yang penipu, sebagai seorang yang pelupa, itu jarah. Ta'dil ni apa? Ta'dil ni pujian-pujian untuk dia pula. Seorang yang kuat ingatan, seorang yang adil, itu ta'dil. Jadi jarah wa ta'dil ni ilmu untuk kita mengenal seseorang. Tuan Haji ni macam mana sikap dia orang yang pelupa ke, orang yang kuat ingatan ke, baik ke akhlak dia ataupun tidak. Itu dilihat daripada segenap aspek. Sebab tu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu, bila jumpa seorang guru yang hanya meludah ke arah kiblat, Imam Bukhari tak ambil hadis daripada dia. Jadi dia apa kena mengena meludah ke kiblat dengan hadis? Hadis-hadis lah. Apa kena mengena dengan dahsyat kau? Belum kan? Apa kena mengena ludah ke kiblat dengan ambil hadis? Apa kena mengena tuan-tuan? Kalau logiknya tak ada kena mengena lah ustaz. Kita nak ambil hadis, pedulilah dia meludah ke, dia koncing berdiri ke, pedulikanlah kan. Kita nak hadis. Tetapi kenapa Imam Bukhari tak ambil? Sebab itu berkaitan dengan adab. Kalaulah adab Nabi dia tak boleh jaga, tak mustahil dia akan menipu dalam meriwayatkan hadis. Sampai begitu ulama melihat untuk mengambil sebuah hadis. Sebab tu Sahihul Bukhari merupakan kitab yang paling tinggi martabat dia berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Sebab apa? Syarat yang ketat diletakkan oleh Al-Imam Bukhari ketika nak menulis kitab sahihnya. Al-Imam Bukhari, beliau meletakkan beberapa syarat dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama, ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, yarwihi adlun dhabit,
mestilah diriwayatkan oleh seorang lelaki yang adil. Adil ni apa? Seorang yang berakhlak mulia, seorang yang baik, yang bukan suka buat perkara-perkara yang maksiat. Dhabit, yang kuat ingatan dia, bukan jadi macam kita kuat menipu kan. Pada pantang orang cakap, kita pun pusing nak menegakkan benang yang basah. Contoh kan, kalau orang yang macam tu, Imam Bukhari tak ambil daripada dia. Dia mestilah mempunyai ingatan yang kuat. Dhabit, ittisalus sanad, mestilah adil, seorang yang dhabit, yang kuat ingatan. Walam yashul walam yu'al, hadis yang diriwayatkan itu mestilah bukan hadis yang syaz, yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutawatir ataupun hadis-hadis sahih yang lain. Walam yu'al, dan hadis ini tidak mempunyai penyakit. Hadis ni pun dia ada penyakit dia, dan berkenaan dengan ilah hadis ni adalah perbincangan yang sangat dalam, yang sangat sukar untuk dibincangkan. Sebab apa? Ilah penyakit pada hadis ini hanya diketahui oleh ulama yang pakar dalam bidang hadis. Ini perbincangan yang lebih tinggi kalau kita nak lihat. Sebab dalam ilmu hadis ini ada ulama yang mereka memang bergelumang dengan hadis. Dia tahu, bila dia baca hadis, dia tengok sanad, dia baca ini an daripada perawi ini, daripada perawi ini, daripada perawi ini, dia kata, oh hadis ini palsu. Dia boleh cek macam tu je. Sebab apa? Sebab dia dah bergelumang, dia dah tahu tentang perawi itu macam mana sikap dia, dia seorang penipu ke, dia seorang adil ke, dia dah tahu. Dan dia boleh detect kalau hadis itu bermasalah. Dibacakan hadis kepada dia, dia kata, oh hadis ini palsu. Bahkan ada satu martabat yang ulama tu dia boleh mensahihkan hadis dengan melalui jalan kasyaf. Ini lebih tinggi perbincangannya. Ada orang kata, ustaz mana boleh macam tu ustaz? Kasyaf tuan-tuan tahu kan? Kasyaf ni macam mana tuan-tuan? Dia tengok hadis, dia tahu hadis tu palsu ataupun tak, tanpa melihat kepada perawi. Tak payah baca daripada hadis ni daripada siapa, dia tak payah baca pun. Dia tengok hadis tu, dia tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Ini melalui jalan kasyaf. Kasyaf ni macam mana? Ada beberapa orang ulama di Mesir, antaranya Syekh Khalil, diceritakan bahawa Syekh Khalil ni tuan-tuan, bila orang baca hadis, dia akan tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Bila orang tanya dia, Syekh macam mana Syekh tahu hadis ini sahih ke tidak? Dia kata, sebab aku nampak kalaulah hadis itu sahih, akan keluar cahaya daripada mulut orang yang baca. Kalau hadis itu tak sahih, dia tak akan keluar cahaya. Jadi aku boleh menilai daripada sudut itu. Ini sebagian ulama, bukan semua ulama tuan-tuan. Dan jalan ini pun bukan jalan yang muktabar. Ini kena faham. Tak boleh kang semua orang pula mendakwa dah tiba-tiba haji ke apa kan, dengar hadis, ustaz hadis itu tak sahih ustaz. Ustaz tanya pula tak sahih lah. Saya tak nampak keluar cahaya kat mulut ustaz. Dah satu kerja pula kan. Dia bukan semua orang yang dapat. Itu kena faham. Dan itu pun sukar untuk kita pastikan. Dia hanya boleh diguna oleh diri sendiri. Contoh saya, tiba-tiba Allah kurniakan, ataupun Tuan Haji Allah kurniakan nikmat, Allah kurniakan karamah, kemuliaan, Tuan Haji boleh tengok hadis itu sahih ataupun tidak. Yang boleh pakai Tuan Haji tak boleh cerita dengan orang pula. Hadis ustaz sampai tu tak betul tu dah. Penipu ustaz tu. Macam mana lah Tuan Haji? Tak percaya. Tak boleh kita bagi tahu kepada orang lain, sebab itu hanya untuk kelebihan kepada diri kita. Dan kadang-kadang tuan-tuan kita risau juga bila kita guna nikmat ini, kita anggap semua karamah ni kan dah semua menganggap, rupa-rupanya itu permainan syaitan. Itu pun masalah juga. Sebab itu kaedah ini bukan kaedah yang muktabar, kena faham. Dia bukan kaedah yang muktabar. Kaedah yang muktabar macam mana? Kena tengok setiap perawi daripada siapa, perawi ni adil tak, dhabit tak, bersambung tak sanad dia. Macam mana nak tahu bersambung tak sanad? Tengok dia wafat bila, dia lahir bila, dia riwayatkan kepada siapa, sempat tak berjumpa. Kalau yang perawi atas ni dia meninggal dunia 1995, yang meriwayatkan ni lahir 1997, confirm hadis itu terputus, tak bersambung sanad. Dia tak akan jadi hadis sahih, sama ada dia jadi hadis dhaif ataupun jadi hadis palsu. Ini dalam bidang hadis kita kena cek satu-satu. Sebab tu dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, apa beza Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Tu boleh ke cerita ni tuan-tuan? Tuan-tuan macam dah geleng kepala, ustaz dah lah tu, makin paling kepala. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ya. Dapat sikit-sikit lah nampak tentang ilmu ulumul hadis, supaya bila orang cerita tentang
Tuan Haji, hadis ni sahih. Kita tahu hadis sahih tu apa. Kita boleh tanya dia balik, sahih tu apa? Kau main cakap sahih tu apa? Kita boleh jawab dengan dia. Kita baca hadis kepada orang tu kata, Tuan Haji, hadis ni dhaif ni. Kita boleh tanya dia, dhaif tu apa? Betul ke dhaif tak boleh sebarkan? Dhaif tu hadis ke tidak? Kita boleh tanya dia. Sebab apa? Sebab kita belajar tentang apa itu perbahasan ilmu hadis. Hari ni masyarakat kita takut nak belajar benda ni, dan ustaz-ustaz pun digunakan alasan benda ni terlalu tinggi, tak boleh cerita kepada masyarakat, nanti masyarakat pening. Akhirnya masyarakat kita lagi pening. Sebab apa? Tak faham apa itu hadis dhaif, tak faham apa itu hasan, apa itu sahih, apa itu hasan li zati, apa itu hasan li ghairi. Dia tak faham. Menyebabkan sebenarnya lagi pening. Oleh itu kita kena ambil pendekatan untuk kita jelaskan kepada masyarakat, tapi dengan cara yang simple. Simple tak tuan? Cara saya jelas kepada tuan-tuan, kau tuan-tuan makin pening kepala. Kalau tuan-tuan pening kepala, tuan-tuan bagi tahu saya. Sebab baru-baru ni tuan-tuan ada satu masjid telefon ke Jabatan Mufti. Kata, Ustaz, tolonglah hantar penceramah daripada Jabatan Mufti. Saya tanya, kenapa pula? Tak cukup ke penceramahkan lagi 9 ni ramai-ramai? Kata, Ustaz, kami buat pengajian akidah. Bila diajar Ustaz, orang masjid bertambah poning Ustaz. Semua poning kepala, tak faham langsung apa diajar Ustaz. Tolonglah Ustaz hantar yang boleh menerangkan Ustaz. Sampai ke tahap tu. Tu saya risau tu kan. Kan tiba-tiba tuan-tuan nak pergi telefon ke Jabatan Mufti kan. Ustaz tolonglah hantar. Ustaz Hakim tu tak pernah nama cerita makin poning kepala lah kan. Dah nama saya yang naik kan. Boleh ya? Itu kita ambil sikit-sikit lah tuan-tuan. Itu baru basic. Kita akan lihat lagi dalam perbincangan kitab ni. Kita akan tengok tentang hadis hasan, tentang hadis sahih, tentang hadis dhaif itu apa. Tapi untuk penutup tuan-tuan, azan 8. Dah azan ke? 8-7 minit, lagi 3 minit. Sebagai penutup, supaya tuan-tuan tak tengyang-yang malam ni time tidur, saya cerita kepada tuan-tuan tentang perbezaan hadis dhaif dan hadis palsu. Dan kitab ni pun akan bincang dengan lebih terperinci tentang hadis dhaif dan hadis palsu. Cuma secara umum, saya nak jelaskan kepada tuan-tuan yang hadis dhaif dan hadis palsu itu adalah dua benda yang sangat berbeza, yang tak boleh disamakan. Ada satu jabatan mufti, yang dia tulis buku. Saya tak sebut jabatan mufti mana ya. Ada satu jabatan mufti yang dia tulis buku, bawah nota kaki tu, atas tu dia tulis hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dia tahqiq kitab yang lama, kitab-kitab ulama lama. Saya tak boleh sebut nama kitab tu, kan tuan-tuan tahulah. Oh, Ustaz nak masukkan ni jabatan mufti ni Ustaz ya. Ada satu jabatan mufti, dia tahqiq buku lama, ditulis di situ hadis ini hadis dhaif. Bawah tu nota kaki dia tulis apa? Dia kata hadis ini hadis palsu yang tak boleh disebarkan. Atas tulis dhaif, tiba-tiba dekat bawah hadis ini palsu. Ini jabatan mufti ni tuan-tuan ya. Jabatan mufti, cuma saya tak sebutlah jabatan mufti mana. Dhaif, bawah jadi palsu. Bila sebar kat masyarakat jadi pening kepala, tak hantar. Ustaznya pula ni atas ni dhaif kata, tiba-tiba bawah ni palsu pula. Ada yang tambah parah lagi tuan-tuan, tuduh ulama-ulama kita yang dulu tak reti ilmu hadis. Sebab apa? Letak hadis-hadis dhaif dalam kitab mereka. Ini yang terjadi kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Buat kajian semula, kaji tentang kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya dia kata apa? Dalam kitab Ihya tu berlambak hadis palsu, hadis dhaif, dan layaknya dibakar sahaja. Ini perkataan yang keluar. Sebab apa? Dia tak faham apa itu hadis dhaif, apa itu hadis palsu. Tuan-tuan, kalau kita nak buang hadis dhaif tuan-tuan, kita kena buang Sunan Sittah tu tuan-tuan. Sunan Sittah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, sunan-sunan tu kita kena buang dulu. Sebab apa? Dalam tu tuan-tuan berlambak hadis dhaif. Berlambak hadis dhaif. Adakah ulama-ulama hadis kita, imam-imam hadis kita tu tak reti tentang perbahasan hadis dhaif? Okeylah, itu sunan Ustaz, dia bawah. Kita kena tengok Imam Bukhari, Imam Muslim Ustaz. Mereka martabat yang paling tinggi lepas daripada Al-Quran. Okey, kita tengok Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Bukhari mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, dalam itu sepakat ulama mengatakan bahawa dalamnya mengandungi hadis-hadis yang sahih, walaupun ada ulama yang setelah Imam Al-Bukhari mengkoreksi
kaji balik riwayat-riwayat Imam Bukhari. Ada yang mengatakan hadis ini tak sahih, hadis ini tak sahih. Ada sebagian ulama yang selepas Imam Bukhari kata hadis dalam Sahih Bukhari tak sahih, tetapi dijawab pula oleh ulama setelah itu, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani jawab balik, dia kata tak betul, hadis semuanya sahih. Ala kulli hal, okeylah, secara mudahnya kita kata apa yang terkandung dalam Sahih Bukhari adalah hadis yang sahih. Okey. Tetapi jangan lupa Imam Bukhari, beliau juga ada mengarang kitab yang berjudul Adabul Mufrad. Tuan-tuan pernah dengar kitab Adabul Mufrad? Kitab hadis berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan menghormati ibu bapa, berkenaan dengan menghormati jiran, tentang adab. Dalam kitab Adabul Mufrad tu tuan-tuan, boleh kita kata kebanyakan hadisnya adalah hadis dhaif. Imam Bukhari tak kerti ilmu hadis ke? Kenapa Imam Bukhari sebarkan hadis dhaif ni? Hadis dhaif tak boleh sebar lah Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari sebarkan? Berani kita cakap macam tu tuan-tuan? Nak menunjukkan apa? Siapa yang tak faham ilmu hadis, kita ke Imam Bukhari? Kita yang tak faham. Bila kita tak faham, kita duk menyalahkan orang lain. Habis semua kita tuduh sesat. Habis kita semua tuduh sebagai penyebar hadis dhaif. Sedangkan menyebarkan hadis dhaif itu tak ada masalah langsung, kerana ulama, kesemuanya ulama hadis menulis hadis dhaif di dalam kitab-kitab mereka. Tak ada masalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Dia bukan palsu. Kena faham apa dia beza palsu dan lemah. Kalau palsu, dia bukan langsung daripada Nabi, dia adalah hadis rekaan. Sebab apa hadis ini palsu? Kerana dalam riwayat dia ada seorang perawi, nama dia seorang perawi yang dia dituduh sebagai Al-Kazzab. Itu jarh wa ta'dil tadi yang kita sebut tadi. Dia dituduh sebagai Al-Kazzab. Kazzab ni apa? Penipu. Bila dia pernah menipu, maka hadis yang dia diriwayatkan dia tak jadi sahih dah. Bahkan berkemungkinan besar hadis dia menjadi hadis palsu. Sebab apa? Walaupun seorang perawi dia merupakan seorang yang penipu, maka hadis itu boleh jadi hadis yang palsu. Adapun hadis dhaif, hadis lemah, bukan tak ada dalam sanad dia perawi yang penipu. Tak boleh ada dalam riwayat dia perawi yang penipu. Habis tu Ustaz, kenapa dia jadi lemah? Sebab berkemungkinan dia kurang ingatan. Ingatan dia tak sekuat, tak kuat sangat. Mungkin juga ada beberapa sebab yang lain. Contohnya, dia ada kemungkinan dia tak berjumpa contohnya. Ataupun sebab-sebab yang lain yang bukan sebab boleh kita mengatakan hadis itu adalah hadis yang palsu. Oleh itu tuan-tuan, hadis yang palsu jelas bukan hadis Nabi, dan hadis yang dhaif berkemungkinan hadis Nabi. Itu kena faham. Hadis yang dhaif dia ada kemungkinan hadis Nabi SAW. Sebab tu para ulama mengajarkan kepada kita apa? Kita dituntut oleh para ulama untuk kita mengamalkan hadis dhaif walaupun sekali dalam seumur hidup kita. Kita dituntut untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun sekali dalam seumur hidup kita. Sebab apa? Sebab kita takut-takut hadis dhaif itu adalah hadis Nabi sendiri. Sebab dia ada kemungkinan hadis Nabi. Dia bukan total hadis yang palsu. Yang Nabi kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas namaku, maka tempatnya adalah neraka paling dalam. Itu adalah mereka yang menipu, palsu. Ya, memang tak boleh disebarkan. Adapun hadis dhaif itu masih ada kemungkinan dia merupakan hadis Nabi. Dan kalau ada hadis yang dhaif yang menceritakan tentang kelebihan amalan, semayang sunat duha dapat pahala sekian-sekian, walaupun hadisnya dhaif, kita ulama menuntut kita untuk mengamalkan. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan hadis itu adalah daripada hadis Nabi SAW. Kalau dia benar hadis Nabi, kita dapat pahala itu. Kalau kita tinggalkan, kita dah rugi pahala yang Nabi SAW sebut di dalam hadis. Jadi hadis dhaif dan hadis palsu adalah dua perkara yang sangat berbeza, yang kita kena faham, yang kita kena jelas. Hadis dhaif ulama tak ambil dalam masalah hukum. Hadis dhaif ulama tidak ambil dalam masalah hukum. Walaupun ini perbincangan dia, walaupun ni yang susah ni. Walaupun ada juga ulama yang mengambil hadis dhaif dalam masalah hukum. Contohnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali juga mengambil hadis dhaif dalam masalah hukum. Jadi hadis dhaif cuma ulama tak sepakat
mengambil ia sebagai dalil dalam sesuatu hukum. Okey? Dia tak boleh dalil hukum, dia tak boleh jadi hadis untuk kita menyifatkan sifat Allah. Kalau ada dalam hadis yang dhaif, bagi tahu Allah itu bertangan, berkaki, berjalan, tak boleh diguna pakai. Sebab apa? Dalam masalah akidah kita tak boleh guna hadis yang dhaif. Habis itu Ustaz, macam mana bila kita nak guna hadis dhaif? Ulama mensyaratkan hadis dhaif ini dengan beberapa syarat. Antaranya hadis dhaif itu hanya boleh diguna untuk fadailul a'mal, kelebihan beramal. Kita baca hadis, Nabi kata siapa yang buat sekian-sekian maka pahalanya sekian-sekian. Buat amalan ni pahalanya ni, buat amalan ni pahalanya ni. Walaupun hadis itu dhaif, maka kita boleh sebarkan, tidak ada masalah. Cuma ada beberapa syarat ulama tetapkan untuk kita sebarkan hadis tu. Antaranya tak boleh kita sebut dengan pasti ini adalah hadis Nabi. Kena gunakan sirah tamrid, sirah sakit. Sirah sakit ni apa? Kita tak boleh kata Nabi SAW bersabda sekian. Tak boleh. Kita kena guna istilah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda. Ini perbezaan dalam ilmu hadis. Ada beza bila kita sebut Nabi SAW bersabda dengan diriwayatkan daripada Nabi SAW. Apa beza dia tuan-tuan? Kalau kita dengar macam biasa sama je lah, tak pula beza dua-duanya daripada Nabi. Dia ada beza. Kalau kita kata hadis Nabi SAW bersabda, maka itu seolah-olah dia memang pasti daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita kata diriwayatkan ni maksud dia apa? Berkemungkinan ianya daripada Nabi SAW. Dan beberapa syarat yang lain. Syarat yang kedua, hadis dhaif itu tidak boleh terlalu dhaif. Walaupun ada perincian dalam dia, saya tak nak bincang dulu. Hadis itu dengan syarat, kalau hadis dhaif itu kita nak amalkan, kita nak sebarkan dengan syarat dia tidak terlalu dhaif. Dan syarat yang ketiga, kita tak boleh jazam. Jazam ni apa? Kita confident, kita buat amalan yang Nabi sebut dalam hadis dhaif itu, kita buat confirm ini daripada Nabi. Tak boleh, kerana dia hadis yang dhaif. Kita cuma beramal, mudah-mudahan Allah mengganjari amalan kita tersebut. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita masuk lagi perbincangan tersebut pada pengajian yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dalam itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.